1.2 juta ringgit harta milik GISBH di 10 negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jenazah Khairil Anwar Jamaluddin, pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun yang meninggal dunia akibat dirempuh di hadapan kampus universiti itu selamat dikebumikan. Allahyarham yang berusia 20 tahun dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana Hulu Kelang, Selangor. Terdahulu jenazah dibawa ke Masjid Nurul Hidayah, Kampung Pandan bagi disolatkan. Dalam perkara itu, bapa Allahyarham Jamaluddin Husin menyifatkan anak bongsu dari 5 beradik itu seorang yang baik dan lemah lembut. Orangnya bagus. Dia tak ada... Dia macam orang kata... Dia kata ya je. Walaupun dia marah pun dia ya. Arwah baik orang. Ya, baik orang dia. Dia tak pernah bangkang. Apa pun dia takkan bangkang. Dia semua, ya bah, baik mak. Itu dia memang orang yang lemah lembut. Kali terakhir dia dan isteri Norma Muhammad Nur bertemu anaknya pada 6 Oktober lalu ketika menghantarnya ke Dungun untuk memulakan semester baharu. Seorang lagi pelajar Ku Adib Aizat Ku Azmi pula selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Aliyah Saujana Utama, Sungai Buloh pukul 6 petang. Solat jenazah diadakan di Masjid An-Nur, Bandar Saujana Utama sebelum jenazah disembahyangkan sekali lagi di kediaman ibu bapanya di Seri Pristana, Sungai Buloh. Solat diimamkan sendiri bapa Allahyarham Ku Azmi Saad. Ketika kejadian, ibu bapa Ku Adib Aizat dalam penerbangan ke Makkah untuk mengerjakan umrah. Sementara itu, di Muar Johor, jenazah Muhammad Akmal Mat Tukirin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Baru. Jenazah yang dibawa menaiki van dari Pusat Hidayah UiTM Dungun tiba di kediaman keluarganya di Kampung Parit Baru pada pukul 4.17 petang. Jenazah Allahyarham diiringi ibu bapanya Mat Tukirin Saringat 60 tahun dan Rafiah Buang 50 tahun. Walaupun sedih, Mat Tukirin dan keluarga redha menerima takdir yang menimpa anak kedua daripada 4 beradik itu. Seminggu saya hantar ke sana. Saya dah pesan dengan dia, buat belajar lagi, jangan tinggal solat. Sampai habis ke belajar. Bila tiba macam ni, saya balik dah. Dah jadi jenazah pula. Baiklah. Di antara adik-beradik lain, dia antara yang paling peramah lah. Tak percaya. Saya tak sangka lah. Ayah saya sendiri telefon. Masa terima tu sedih lah. Ayah telefon terus cakap, abang dah tak ada. Dalam perkara itu, keluarga Allahyarham berterima kasih kepada pihak pengurusan UiTM kerana menguruskan jenazah. Setiap keluarga pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun yang maut dalam kemalangan akan menerima RM10,000. Ia merupakan sumbangan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Timbalan Menteri KPT Datuk Mustafa Sa'mud mengucapkan takziah kepada ketiga-tiga keluarga selain turut bersedih atas kejadian tersebut. Dan kita juga lunaskan untuk urusan jenazah mereka, dan juga kita juga telah universiti sendiri sudah menghantar mereka ke kampung masing-masing untuk urusan pengkebumian. Dan juga kita sedang melihat apa lagi keperluan-keperluan lain yang perlu kita bantulah. Jadi dari segi kebajikan, kita memang adalah cuba yang terbaik untuk kita membantu keluarga sehingga kita ada juga pakar-pakar kaunseling kita yang kita hantar untuk buat kaunseling lah kepada keluarga yang terlibat ini. Beliau berkata demikian selepas sesi Talk to Us di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP di Pauh Putra.
Jangkitan kuman dalam darah punca kematian seorang banduan di penjara Pokok Sena Isnin lepas. Jabatan Penjara menerusi kenyataan memaklumkan keputusan itu diperoleh hasil bedah siasat awal. Terdahulu, banduan berkenaan mengadu sakit sebelum pegawai perubatan penjara melakukan pemeriksaan dan memberi rawatan. Dia kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk rawatan lanjut namun disahkan meninggal dunia. Jabatan Penjara turut menegaskan banduan itu disahkan sihat dan cergas sebelum menjalani hukuman sebat pada 25 September lalu. Polis akan mengeluarkan kenyataan media mengenai kes kehilangan kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di Kelang, Selangor dalam masa terdekat. Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kelang Selatan Assistant Commissioner Cha Hung Fong. Kanak-kanak dikenali sebagai Madra Fataha Indal bangsawan dilaporkan hilang selepas diminta ibunya turun dari kediaman ke kereta bagi mengambil makanan. Ibu saudaranya, Nur Hadila Adha Langga Hati, mengesahkan mangsa turun seorang diri. Tak pernah hilang. Biar dia macam dia turun kah, mak dia suruh kah, dia tetap naik atas juga. Dia tetap naik atas. Tapi ini kali kita orang pelik jugalah. Barusan pula dia balik macam dia tak balik terus. Saya biasa biar dia selalu dia minta izin, dia pergi surau, dia mengaji. Dia solat sama anak-anak saya. Balik juga pergi rumah. Sementara itu, pekerja pasaraya Dayang Nur Fatihah Awang Saharudin memaklumkan kali terakhir dia melihat kanak-kanak itu di kaunter pembayaran. Dia cakap nak letak barang. Lepas tu dia kata nak beli barang dekat kedai belakang. So saya pun okey je lah. Itu je. Lepas tu dia tak datang? Tak ada. Sampai ke sudah tak ada. Tunggu sampai pukul berapa je dia tak datang? Tunggu sampai pukul berapa dia tak datang juga? Sampai pukul 8 malam tu mak dia tanya saya ada nampak anak dia ke tidak. Sampai situ je. Kehilangan Madra Fatah disedari selepas kanak-kanak itu tidak pulang ke rumah. Ibu bangsa bertindak mencari, bagaimanapun tidak menemuinya sebelum dia membuat laporan polis. 16 individu termasuk pengurusan tertinggi GISBH ditahan semula hari ini bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Setakat ini 58 individu telah ditahan di bawah akta tersebut sejak Op Global dilaksana September lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Syuhali Muhammad Zain, turut memaklumkan 23 harta milik GISBH di 10 negara dianggar 52.4 juta ringgit dikenal pasti. Bukit Aman memaklumkan masih menunggu pengesahan terbabit dari negara yang terlibat bagi tindakan pembekuan dan penyitaan di bawah Akta 613. Pendekatan yang telah kita gunakan iaitu melalui Interpol, kita dah flash melalui Interpol dan juga daripada rakan-rakan serantau lah. Kita telah mendapat satu maklum balas daripada rakan sekerja yang mengatakan bahawa ia mengisahkan bahawa ada 3 premis di negara tersebut yang mana mereka telah sahkan telah berhenti beroperasi. 718 disyaki suspek penyeludupan ditahan pasukan gerakan AM PGA di Kelantan bagi tempoh Januari hingga September lepas. Turut dirampas pelbagai barangan dengan nilai keseluruhan lebih 61 juta ringgit. Komander Brigade Tenggara PJ Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata jumlah tersebut membabitkan 1,265 kes pelbagai kesalahan. Kita dapati pesalah-pesalah berulang. Apabila pesalah-pesalah berulang, terutamanya melibatkan penyeludupan makanan, penyeludupan minyak, penyeludupan barang kawalan kita apa semua ni. So kita tengok pesalah tu berulang kali, 3 kali tangkap, kena 4 kali tangkap, lepas tu yalah masih lagi berdegil. Tetapi kita tengok itu adalah kehidupan yang desakan hidup yang menyebabkan dia terpaksa melakukan penyeludupan ni. Beliau berkata demikian di Ibu Pejabat Kompani di Batalion 8 Brigade Tenggara PGA.
60 orang ditahan Jabatan Imigresen dalam serbuan ke atas rumah kedai usang dipercayai menjadi sarang persundalan yang beroperasi sejak 2 tahun lalu di sekitar Kelang, Selangor. Penahanan membabitkan 58 warga asing pelbagai negara dan 2 warga tempatan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Jeffrey Embok Taha berkata operasi dijalankan sesulang risikan selama 3 bulan. Kesemua mereka ini adalah berumur di antara 24 tahun sehingga 60 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 30 orang perempuan. Dan kesemua tahanan ini akan ditempatkan di Depo Imigresen untuk siasatan dan tindakan susulan. Ya. Dan kita akan hantar ke Depo Imigresen Pekandenas. Ya. Dalam operasi tersebut, Jabatan Imigresen turut membongkar sebuah premis telekomunikasi yang telah diubah suai menjadi bilik bagi aktiviti tidak bermoral. 3 individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 6 pertuduhan mengedar dadah pada 28 September lalu. Eng Liren 30 tahun dan Eng Hui Shin 27 tahun menghadapi 2 pertuduhan iaitu mengedar dadah seberat 2.68 kg dan ketamin seberat 0.164 kg di Taman Seri Stanggi, Johor Bahru. Manakala Lim Wen Fong 35 tahun berdepan 3 pertuduhan mengedar dadah seberat 4.258 kg di Taman Gaya, Johor Bahru. Liren berdepan 1 lagi pertuduhan mengedar dadah dengan berat kasar 292.30 gram di tempat letak kenderaan Taman Sentosa, Johor Bahru juga pada tarikh yang sama. Magistrate Hidayatul Syuhada Syamsuddin dan Arsalini menetapkan 12 Januari depan sebagai sebutan semula kes. Sementara itu, 19,726 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dadah di Johor sejak 1 Januari hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' M. Kumar berkata, dalam tempoh sama 5.48 tan dadah dirampas melibatkan anggaran nilai lebih 58 juta ringgit. Turut disita harta dan barang kes bernilai 16 juta ringgit. Polis Diraja Malaysia, Kontijen Johor juga berharap masyarakat akan terus menjadi mata dan telinga polis dan menyalurkan maklumat. Pemberi maklumat akan dirahsiakan. Dato' M. Kumar memaklumkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Johor sentiasa komited dalam memastikan pengedaran dan penagihan dadah dibasmi hingga ke akar umbi. Di Pahang, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik berjaya merampas pelbagai jenis dadah menerusi OPHOC dengan nilai rampasan lebih RM691,000 pada 7 hingga 9 Oktober lalu. Dalam operasi itu, 323 orang ditahan melibatkan 265 kes dengan pelbagai kesalahan dadah. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman berkata daripada jumlah tangkapan itu, 307 terdiri daripada lelaki dan 16 perempuan ditahan berumur dalam lingkungan 18 hingga 65 tahun. Operasi ini bertumpu di kawasan sarang penagihan dadah dan lokasi hotspot yang menjalankan aktiviti pengedaran dadah di seluruh Pahang. Menurut Datuk Seri Yahya, operasi seumpama ini akan terus dilaksanakan bagi membasmi gejala dadah di Pahang. Sebarang maklumat berkaitan kegiatan dadah boleh disalurkan ke Pusat Kawalan Kontijen Pahang atau mana-mana balai polis berdekatan. Perkembangan banjir sehingga pukul 11 malam, seramai 4,434 penduduk masih berada di 34 PPS di 4 negeri. Di Kedah, bilangan penduduk yang terjejas banjir tidak banyak berubah. Seramai 3,619 penduduk daripada 1,236 keluarga berlindung di 24 PPS iaitu Kubang Pasu, Pendang, Kota Star dan Pokok Sena.
Di Perlis, 520 penduduk terjejas masih berada di 4 PPS. Kesemua penduduk ditempatkan di 4 PPS iaitu SK Sena, SK Arau, SK Kubang Gajah dan Kolej Vokasional Kangar. 2 PPS iaitu di SK Guar Nangka, PPS SK Bintong telah ditutup. Di Perak, 2 PPS masih dibuka di daerah Kerian. Menurut laman sesawang info bencana JKM, 136 penduduk terjejas masih ditempatkan di SK Cangkat Lobak dan SK Parit Haji Aman. Di Johor, 1 PPS masih dibuka di daerah Batu Pahat. PPS SK Seri Bunut menempatkan 17 penduduk terjejas. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan berangkat menyempurnakan program melabuh tukun tiruan Kubot Juvenile penghalang Pukat Tunda Terengganu rekreasi di kawasan alur Tuman Perairan Marang. Sebanyak 20 tukun tersebut dilabuhkan di sekitar perairan tersebut hari ini. Keberangkatan baginda diiringi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar dengan menaiki bot Jabatan Perikanan di Jeti Duyung Marina Resort Pulau Duyung. Ketika berlabuh di perairan Marang, baginda juga berkenan melakukan selaman ke dasar dan menyempurnakan program ini dengan memasukkan pelak perasmian pada tukun. Program melabuhkan tukun tiruan merupakan sebahagian daripada 100 unit tukun yang dibina tahun ini. Sebelum ini, 20 unit tukun sudah dilabuhkan di sekitar perairan Kuala Terengganu, Dungun, Setiu dan Kuala Nerus. Keseluruhan kos projek berjumlah 3.1 juta ringgit menggunakan peruntukan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerusi program pengukuhan keterjaminan makanan tahun 2024. Tahun 2025 bakal menjelang. Malaysia akan mempengerusikan komuniti serantau iaitu ASEAN. Saksikan Majlis Penyerahan Pengerusi ASEAN 2025 secara langsung dari Republik Demokratik Rakyat Laos pada 11 Oktober 2024, 3 petang hanya di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Rumusan awal Kod Tata Laku COC di Laut Cina Selatan perlu diselesai segera bagi memastikan kawasan itu kekal aman. Desahan itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kenyataan bersama ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN China ke-27. Perdana Menteri berkata ASEAN menekankan kepentingan mengekalkan kestabilan di Laut Cina Selatan selaras prinsip undang-undang antarabangsa yang diterap secara universal termasuk Konvensyen PBB mengenai Undang-Undang Laut UNCLOS 1982. Malaysia berperanan sebagai negara penyelaras pada sidang kemuncak ASEAN China yang diadakan sebagai sebahagian daripada sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45. Datuk Seri Anwar bersama-sama pemimpin negara anggota ASEAN lain bertemu Perdana Menteri China Li Qiang pada sidang kemuncak tersebut. Turut disentuh hubungan dagangan ASEAN dan China yang mencecah $696.7 bilion Amerika pada 2023. Ini menjadikan ASEAN dan China rakan dagangan terbesar bagi satu sama lain sejak 2020. ASEAN mengalu-alukan sokongan China dalam usaha peralihan tenaga dan menggalakkan kerjasama teknologi baru muncul seperti robotik dan kecerdasan buatan. Juga mengalu-alukan kenyataan bersama mengenai usaha meningkatkan kerjasama dalam pertukaran sesama rakyat ASEAN-China melalui pelanjutan tahun pertukaran sehingga 2025. Sementara itu, Malaysia mengalu-alukan kesepakatan sidang trilateral ke-9 untuk menyokong pertumbuhan syarikat pemula serta inisiatif digital lain di rantau ini. Inisiatif tersebut termasuk robotik,
kecerdasan buatan dan kenderaan elektrik menerusi mekanisme tabung koperasi ASEAN Campur 3 APT. Perdana Menteri menyatakannya pada sidang kemuncak ASEAN Campur 3 APT ke-27 yang dihadiri pimpinan-pimpinan kanan ASEAN, China, Jepun dan Korea Selatan. Beliau turut menzahirkan ucapan tahniah kepada China, Jepun dan Korea Selatan atas kejayaan sidang trilateral ke-9 yang membabitkan ketiga-tiga negara itu di Seoul pada Mei lalu. Dato' Seri Anwar percaya komitmen ketiga-tiga negara itu akan menyumbang kepada usaha melonjakkan pertumbuhan ekonomi dan hubungan dagang antara negara-negara APT selain mewujudkan suasana pelaburan yang mampan. Sidang kemuncak APT turut membincangkan beberapa isu serantau dan antarabangsa termasuklah krisis kemanusiaan di Palestin dan konflik di Myanmar. Rusia bersetuju untuk menambah bilangan beasiswa bagi pelajar Malaysia kepada 40 orang setiap tahun yang sebelum ini diseramai 20 orang sahaja. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengetuai delegasi Malaysia di St. Petersburg, Rusia dalam mesyuarat ketiga di Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan kebudayaan. Saya mengadakan perbincangan juga dengan pihak rektor di universiti ini dan ketua pengajian bahasa, dan iaitu seorang yang boleh bercakap berbahasa Melayu dengan baik sekali, dan mereka memohon supaya kita dapat meningkatkan lagi hubungan bahasa, khususnya bahasa Melayu, dan juga mereka dapat memperkenalkan juga bahasa Rusia di Malaysia. Hubungan dua hala antara Malaysia dan Rusia termasuklah cadangan meningkatkan kerjasama dalam pendidikan kedua-dua negara. Program ini turut melibatkan para pensyarah, penyelidik dan juga penjawat awam untuk meningkatkan kemahiran yang dimiliki oleh Malaysia dan Rusia. Al-Quran memberikan panduan yang holistik dalam kepimpinan sesebuah kerajaan, pengurusan diri dan hala tuju kehidupan bermasyarakat. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, dengan mematuhi ajaran Al-Quran, kerajaan mampu membina sebuah negara yang makmur dan harmoni berdasarkan integriti, kejujuran dan ketelusan dalam tadbir urus. Justice is one of the main tenets of the Quran. The Quran instructs us to stand firm for justice as witnesses for Allah, even it is against ourselves or yourself or parents and relatives. Surah 4, verses 1-5. As leaders, we are entrusted with the duty to ensure fairness and equality for all members of society, regardless of their background or status. Beliau berucap merasmikan program World Quran Symposium 2024 bersama Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-64 di Ibu Negara. Agensi Penerangan dan Penyiaran Kerajaan berperanan besar dalam meningkatkan pemahaman mengenai signifikan kepengerusian ASEAN oleh Malaysia pada 2025. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata yang melibatkan 3 agensi di bawahnya iaitu Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dan Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN. Selain itu, beberapa platform ASEAN boleh dimanfaatkan Kementerian Komunikasi, antaranya persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab bagi maklumat AMRI di Brunei, tahun harapan bagi membincangkan pelbagai isu termasuk berita palsu dalam talian. Terutama Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran bernama meningkatkan kesedaran, pemahaman di kalangan rakyat, masyarakat bahawa ini adalah satu perkara yang bukan hanya harus kita banggakan, tapi memberi peluang yang cukup besar kepada rantau ASEAN dengan kepengurusian ini untuk kita meneraju dan membantu rantau ASEAN dalam beberapa perkara. Fahmi mengulas mengenai Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN 2025. Beliau berkata demikian dalam perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya.
Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini menerima panggilan telefon daripada Raja Britain, Raja Charles III di Istana Negara. Hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar memaklumkan panggilan itu tertumpu kepada perbincangan mengenai mesyuarat ketua-ketua Kerajaan Commonwealth CAGM ke-17. CAGM akan diadakan di Apia, Samoa dari 21 hingga 26 Oktober. Raja Charles turut menyampaikan salam mesra kepada seluruh rakyat Malaysia. Kecoh kononnya Putrajaya beri kelulusan mudah untuk bawa masuk 18,000 pekerja Bangladesh tahun depan. Dakwa hantaran itu, tindakan terbabit bakal beri kesan buruk kepada negara yang berdepan isu lambakan pekerja asing tak sah. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi berbaur kebencian. Realitinya, tiada kelulusan khas telah diberi seperti didakwa. Yang ada hanya komitmen Putrajaya untuk pertimbang utamakan permohonan rakyat Bangladesh yang terjejas peluang kerja akibat konflik di negara itu. Itu pun tertakluk kepada syarat ketat dengan kedaulatan negara dijamin tak diperjudikan. I will certainly give that a major consideration. At least the first phase, subject to all the conditions being met, can be taken as soon as possible. Usah cipta kegusaran, tak perlu reka naratif negatif. Penyebaran berita palsu tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Menjelang Kongres ke-35 Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Sabtu ini, calon Presiden KLFA Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid berhasrat untuk selesaikan isu tunggakan gaji pasukan KLCT FC sekiranya menang. Beliau menyatakan barisan kepimpinan yang bakal dilantik mempunyai misi yang sama selain memastikan kedudukan kewangan pasukan itu stabil. Jadi sekarang ini pendekatan yang saya nak buat ialah menuntut apa sahaja yang telah pun diberikan sebagai satu amalan dan juga mencari solusi untuk nak mengatasi masalah dalaman keuangan yang menjurus kepada kerjasama dengan syarikat-syarikat swasta yang berminat untuk mereka menjadi sebahagian daripada pemegang saham dalam KLCT. Beliau yang juga pengerusi tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun turut menyatakan hasrat mengembalikan kegemilangan KLCT sebagai pasukan yang digeruni. Skuad Harimau Melaya sah akan menentang kelab utama New Zealand dalam aksi persahabatan antarabangsa Tier 2 esok. Satuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan perlawanan itu akan diadakan secara tertutup. Ia boleh dianggap aksi pemanas badan sebelum menentang pasukan ranking 95 dunia New Zealand dalam aksi antarabangsa Tier 1 di Stadium North Harbour Isnin depan. Auckland FC yang dibarisi bintang Jepun Hiroki Sakai selaku kapten adalah kelab yang beraksi di Liga Australia. Kelab itu juga memiliki 5 pemain yang akan bersama skuad kebangsaan New Zealand. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.